Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Syukur Alhamdulillah akak dah berada di tahap ni dengan izin Allah dan dengan bantuan daripada korang semua. Hari ni akak nak kongsikan dua kisah seram di mana salah satu kisah seram ni dikirimkan oleh subscriber dan salah satu lagi akak ambil daripada blog. Tapi sebelum tu akak ingin doakan agar korang semua dilimpah kurniakan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Untuk kisah yang pertama ni, kisah ni dikongsikan oleh seorang subscriber yang dikenali sebagai Mek Su. Mek Su sebelum ni dia ada kongsikan kisah dia. Tapi untuk kisah kali ini, di mana kisahnya berlaku pada bulan November tahun 2022. Kisah mengenai gangguan makhluk halus yang berlaku disebabkan tabiat dia suka buang sampah tak kira masa, terutamanya lah pada waktu senja dan juga waktu malam, macam tu lah. Pada malam kejadian tu, masa lepas solat isyak macam tu, Mek Su ni, dia macam biasalah, dia nak mengemas rumah. Lepas tu masa dia tengah doralik kemas rumah kan, macam kebiasaan juga rutin dia, dia akan basuh baju, lepas tu dia akan buat kerja-kerja lain lah. Tapi itulah, hari kejadian yang pertama tu, Mek Su dia ada terhidu tau, bau busuk sangat. Bau tu datang dari dapur. Bau tu memang menyengat betul dekat hidung dia. Mek Su dia pun apa lagi, dia pergilah kat dapur. Dia nak tengok bau apalah yang busuk sangat tu, busuk amat. Rupa-rupanya korang ada bungkusan sampah dekat bawah sinki Mek Su ni. Mek Su ni tak buang lagi. Patutlah bau busuk. Sampah apalah yang busuk sangat tu kan. Okey, lupakan pasal sampah tu. Kita nak tengok apa tindakan Mek Su seterusnya. Mek Su dia tanpa berlengah, dia pun ambil lah plastik sampah tu. Lepas tu, dia bawa keluar ke tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah tu terletak tak jauh pun dari rumah dia. Keluar rumah tu, depan tu macam tu lah, dekat je. Sebaik je dia lemparkan bungkusan sampah tu, Mek Su dia ada dengar tau suara perempuan marahkan dia. Suka betul kau buat sepah kat sini. Baik kau kutip balik sebelum aku mengamuk, kata suara perempuan tu. Mata Mek Su ni dia mulalah meliar. Dia cari siapalah pemilik suara tu. Siapalah pula tegur aku malam-malam ni? Tempat sampah memang untuk buang sampah lah. Apa yang berkepahnya? Dah elok tu berbungkus plastik sampah. Bisik hati Mek Su. Puas jugalah Mek Su ni. Dia tengok-tengokkan sekeliling dia tu. Kot-kot lah ada siapa-siapa kat situ. Tapi dia tak nampak pun siapa-siapa dekat situ korang. Meskipun dia tak nampak ada sesiapa pun kat situ, tapi dia dapat rasakan mesti ada seseorang dekat situ. Sebab suara tu dia dengar dengan sangat jelas. Dan butir-butir kata suara dia tu memang sangat jelas dia dengar. Lepas tu Mek Su pun dia dengan pantaslah dia dongakkan kepala dia tu ke arah satu pokok, satu dahan pokok pelam. Pokok pelam tu dia terletak bertentangan dengan tempat pembuangan sampah Mek Su pada waktu tu. Dia dapat rasakan suara tu mesti datang dari pokok mempelam tu. Apa hal kau nak marah? Apa hal kau nak marah aku? Bukan aku buang sampah kat tempat kau pun, kata Mek Su dalam hati. Lepas tu dia berjalan menuju ke rumah. Oh, dalam hati je dia cakap. Ingatkan dia cakap direct terus.
Setelah dia masuk dalam rumah, Mek Su pun dia cucilah tangan dia. Lepas tu dia terus duduk dekat ruang tamu. Sambil tu dia main telefon. Suara tu terus juga merungut korang. Terus juga membebel dalam bahasa yang Mek Su memang langsung tak faham apalah yang dibebelkan. Lepas tu, suara tu menjerit dengan nyaring sangat. Macam tu. Suara macam suara Kak Lang tengah geram. Macam mana tu? Versi dia tengah geram. Suaranya tu sangat kuat sehingga menyebabkan anak bongsu Mek Su ni yang tengah tidur terjaga dari tidur. Dengan tergopoh-gopoh lah, tergopoh gapah macam tu lah anak Mek Su ni. Dia keluar dari bilik dia. Lepas tu dia berlari ke arah Mek Su. Mek Su dia suruh anak dia tu tidur semula. Lepas tu dia pasang lah MP3. Dia pasang mengaji, orang mengaji. Kalau dengar bunyi-bunyi pelik lagi, abaikan. Jangan dipedulikan. Lantakkan aja. Tahu? Dia bagi tahu dekat anak dia. Dia pesan macam tu. Lepas tu dia tengoklah jam dekat dinding. Ya Allah, dah pukul 1 pagi. Pukul berapalah aku buang sampah tadi? Mek Su dia tertanya-tanya pada diri dia sendirilah. Lewatnya dia buang sampah kan? Malam tu, Mek Su dia tak boleh nak tidur. Bila dia cuba nak terlelap, badan dengan kaki dia ni macam seolah-olah dicakar oleh seseorang. Dicakar oleh sesuatu. Ibaratnya macam dicakar oleh kucing lah. Bukan tu je korang. Malah Mek Su ni dia rasa badan dia ni seolah-olah macam jap, darit. Jap kan, darit. Macam tu, tersentak. Mek Su dia bangun, lepas tu dia gosok-gosokkan kaki dia yang dia rasa pedih sangat kesan dicakar tu. Kucing kot. Kata Mek Su dia nak sedapkan hati dia. Tapi bila dia tengok dekat belakang, dia tengok kucing-kucing dia sedang lena tidur dekat dapur. Mustahil lah korang ada kucing yang boleh pura-pura tidur selepas dia mencakarkan kaki si Mek Su tu. Itulah kan. Apa yang Mek Su cuba fikirkan. Takkanlah kucing-kucing dia nak bergurau dengan dia kot. Cakar kaki dia, lepas tu tidur pula. Memang tak lah kan. Sah-sah lah kucing tu semua memang dah lena tidur. Mek Su dia tak sedap hati. Dia pun bacalah Ayatul Kursi. Lepas tu dia baca surah 3 Kul serta doa Nabi Sulaiman berulang kali sehingga dia tertidur. Dipendekkan cerita, 3 ke 4 hari macam tu lah. Selepas tu, Mek Su ni dia masih lagi tak serik dengan apa yang dah berlaku. Bila dia dengar bunyi azan maghrib hari tu, azan maghrib berkumandang kan. Masa tu jugalah dia ni terhegeh-hegeh nak pergi buang sampah. Dia pun bergegaslah pergi ke dapur. Dia capaikan plastik sampah yang memang dah diikat rapi. Lepas tu dia pergilah tempat buang sampah tu. Dia campakkan sampah tu. Time tu jugalah dia nak buang sampah. Selesai dia buang sampah time-time maghrib tu, Mek Su masuk dalam rumah semula. Kali ni Mek Su dengar suara lelaki pula bertempik. Hoi! Hoi! Gitu. Jangan sampai aku hempuk kau. Maksudnya pukul dia lah kan. Mek Su ni dia buka pintu rumah. Masa dia dengar tu dia dah tutup pintu rumah. Dia buka pintu rumah dia semula. Lepas tu dia pun teruslah mengintai dekat luar rumah. Kotlah ada siapa-siapa yang tak puas hati ke, apa ke kat luar rumah dia tu. Tiba-tiba je nak memekik macam tu, marah-marah. Risau jugalah Mek Su dia buatnya. Tapi Mek Su rasalah masa dia baling sampah tu tadi, tak ada siapa pun kat situ. Mustahil pula sampah tu nak terkena dekat orang. Kalau betul terkena dekat orang sekalipun, apa orang tu buat dekat tempat pembuangan sampah Mek Su senja-senja macam tu? Pelik betul lah. Mek Su dia tanpa berfikir panjang, lepas tu malas nak fikirlah. Dia tutupkan pintu. Lepas tu dia pun pergilah pada anak-anak dia. Dia tanyakan anak-anak dia sama ada mereka ni ada dengar ke tak suara yang marah-marah dekat dia tadi. Macam tu. Masing-masing angguk korang. Maknanya memang betul lah ada suara yang memekik marahkan Mek Su. Sebelum tu agak-agak suara tu suara orang ke? Bukan. Tanya Mek Su lagi pada anak-anak dia. Tapi anak-anak dia tak jawab. Mereka hanya gelengkan kepala aja. Mereka tak nak fikir yang lebih jauh. Mek Su dia pun teruslah pergi ke bilik air. Dia nak ambil wuduk, nak solat maghrib.
Kebiasaannya Mek Su ni dia akan berada dalam bilik dari maghrib sampai isyak, barulah dia akan keluar bilik. Dia keluar pun sebab dia nak menyiap-nyiapkan kerja rumah yang tertangguh sebelum dia berehat dan sebelum dia kembali untuk tidur. Tu sebablah dekat senja baru dia pergi buang-buangkan sampah. Macam itulah jadual dia. Kadang-kadang kalau dah terlajak tu, tengah malam pun dia buang. Macam tu. Malam tu dia dah settlekan dah semua urusan dia, mengemas semua, buang sampah semua bagai tu. Semua dah settle. Lebih kurang ngongeng semua dah selesai. Pukul 12.30 malam, Mek Su dia pun baring sambil tu dia melayankan perasaan. Nak ambil mood nak tidur korang. Buatlah apa yang kita boleh fikir kan. Baru je dia acah-acah nak pejamkan mata dia, tiba-tiba muncul 2 ekor makhluk mengelilingi dia. Pusing-pusing mengelilingi katil dia. Sambil tu 2 makhluk tu membaling ranting berserta dengan daun-daun kering ke arah Mek Su. Mek Su dia cepat-cepat buka mata dia. Dan dia terus pandang ke kiri, dia pandang ke kanan. Ternyata korang tak ada sehelai daun pun ataupun satu ranting pun dekat tempat dia baring tu. Ternyata memang dia tak nampak. Dia bukan berimajinasi, tapi dia nampak pada 2 makhluk tu memang lempar kat dia. Tapi bila dia tengok balik memang tak ada korang. Mek Su dia pun malaslah nak fikir kan. Dia pun baring semula dengan harapan dia dapat tidur. Tapi sebaik je dia terlelap, kedua-dua makhluk tu dah berada di hadapan dia. Disebabkan Mek Su dia dah mengantuk sangat, dia tekad dia nak tidur juga. Tak kisahlah apa nak jadi, jadilah. Ngantuk punya pasal lantak lah. Mek Su dia nak sambung juga lelap. Seperti yang dia duga, bila dia pejamkan juga mata dia, mereka masih tak berganjak. Malah mereka datang semakin dekat dalam jarak 1 meter di hadapan Mek Su. Dalam keadaan mereka ni sambil menggoyang-goyangkan badan, Mek Su dia nampak tahu dengan jelas satu susuk tubuh dah berdiri di depan Mek Su. Susuk tubuh tu dia berbaju hitam, serba hitam. Lepas tu dia berambut panjang. Wajah susuk tubuh tu dia rata je. Dia tak ada hidung, dia tak ada mata dengan mulut. Macam mana korang tengok telur, macam itulah wajah makhluk tu. Bezanya kulit muka makhluk tu warna pink kemerah-merahan. Masa tu Mek Su dia nampak warna pink. Sepertinya macam luka terbakar tau. Nampak macam tu. Lepas tu luka tu macam terkapek gitu terkapek, meleleh macam tu. Kulit telur ni warna lain kan, tapi bentuk memang sebiji lah. Sebiji, sedibit, setempik macam kulit telur. Kosong je korang. Dan susuk yang lagi satu, itu memang menyeramkan juga. Sebab ada 2 tadi kan. Susuk yang lagi satu tu korang sebenarnya Abang Chong. Abang Chong tu Mek Su dia tak dapat nak tengok dengan jelas lah wajah Abang Chong tu macam mana. Dia tak tahulah wajah dia tu berkulat ke apa ke kan. Sebab pergerakan Abang Chong tu terlalu pantas. Toing. Melompat je kerja dia. Dia melompat sana, melompat sini. Last sekali dia melompat ke arah Mek Su. Lepas tu Abang Chong tu stop, berhenti. Daripada Mek Su tengok dia toing tu semua, dia berhenti betul-betul dekat depan Mek Su. Dia memandang Mek Su dengan keadaan menyengitkan kepala sebelum dia melompat lagi sambil ketawa tau korang. Mek Su dia dah rasa macam stres sangat. Walaupun dia dah baca ayat pendinding diri, tapi gangguan tu berlarutan juga dari pukul 2.30 pagi sampailah pukul 4 pagi macam tu. Masa tu baru Mek Su ni dia teringat tau. Barulah dia terasa macam, kenapa aku tak pasangkan ayat ruqyah pengusir jin kan. Lepas tu bila dia teringat, dia pun pasang lah. Lepas dia pasang ruqyah pengusir jin tu, Mek Su dia cuba untuk lelapkan mata dia semula. Tak tunggu lama dah. Lepas tu bukannya maksudnya dia pasang tu okey lah kejap kan.
Tapi lepas tu, dah tak ada nak tunggu lama-lama baru datang balik tau. Lepas je dia dah siap pasangkan ayat tu kan, mereka datang lagi mengganggu Mek Su. Kali ni, mereka datang dengan gaya mengejek-ngejek Mek Su. Seolahnya macam mereka ni sedang mintakan perhatian. Tengoklah aku. Macam tu. Masa tu, Mek Su dia rasa sakit hati. Sakitnya hati. Tak selesa dia. Dia punya rasa sakit hati dengan tak selesa tu melebihi daripada rasa takut tau. Walaupun hakikatnya, makhluk-makhluk tu cuba nak takut-takutkan dia. Tapi rasa geram dia tu memang lebih lagi daripada rasa takut. Mek Su dia pandang tepat ke arah mereka berdua tu. Lepas tu, Mek Su pun ludah ke arah kedua-duanya sekali. Kemudian Mek Su pun dia pusingkan badan dia dalam posisi tidur ke kanan sambil dia bercakap lah dengan makhluk-makhluk tu dari hati ke hati dengan mata dia yang terpejam. Cakap dalam hati lah ni kan. Tak payahlah kacau aku. Tu tempat pembuangan sampah aku. Suka hati aku lah nak buang sampah bila. Yang korang duduk situ, kenapa? Kata Mek Su sebelum dia betul-betul terlelap. Selang beberapa hari, Mek Su ni dia tetap juga buang sampah pada lewat petang dan juga pada waktu malam. Tapi kali ni, dia sebelum dia tu dicampakkan sampah tu, dia akan cakap, korang jangan nak macam-macam dengan aku. Dia cakap macam tu. Sejak dari hari tu sampailah sekarang, sampai hari ni, tak ada lagi gangguan-gangguan dua makhluk tersebut. Sebab Mek Su ni pun dia dah bertobat sebenarnya. Dia dah tak nak buang sampah malam-malam lagi. Kalau dia nak buang juga, dia akan pastikan anak-anak dia akan temankan dia ke tempat pembuangan sampah tersebut. Moral of story, waktu maghrib atau waktu tengah malam adalah waktu aktif untuk makhluk macam tu. Jadi kita tak payahlah nak keluar malam-malam macam tu. Sebab kalau kita ni jenis lemah semangat, ia boleh memudaratkan diri kita sendiri. Seeloknya kalau waktu senja ni kan, malam-malam ni kalau nak dara lagi kan, duduklah dalam rumah. Waktu malam nak buang sampah, ajaklah berteman. Bukannya apa, kalau awak pensan, ada juga siapa yang nampak je dok. Idok lah terbungkang seorang-seorang kat longgot sampah. Wallahualam. Macam tu lah cerita untuk yang pertama. Udah keluar peraknya pun. Akak teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah ni akak petik daripada blog, di mana kisah ni mengenai diganggu hantu tentera Jepun. Kisah ni dialami oleh seseorang masa dia duduk dekat asrama sekolah. Seseorang tu dikenali sebagai Zaliah. Zaliah dia sebenarnya tak sangka dia akhirnya berjaya juga masuk sekolah berasrama penuh. Masa dia ditawarkan memasuki sekolah berasrama penuh tu, hati Zaliah ni dia dah mula rasa berbunga-bunga sangat. Macam tu, seronoknya dia rasa time tu. Tak dapat dia nak luahkan dengan kata-kata. Dah lama dah dia menyimpan hasrat nak masuk sekolah asrama. Dia nak belajar berdikari di rantau orang, kata dia. Syukurnya rasa bila apa yang kita hajati tercapai kan korang. Hari pertama dia masuk ke sekolah tersebut, Zaliah dia dah mula rasa macam tak sedap hati. Pertama kali dalam hidup dia, dia rasa macam tu, rasa macam ada yang tak kena. Tapi dia tak endahkan perasaan dia pada waktu tu. Mungkin sebab dia terlalu seronok kot, jadi excited terlebih kan, kata Zaliah dalam hatilah. Mata Zaliah ni dia tertumpu tau ke arah satu bangunan semasa dia mulai menjejakkan kaki masuk ke dalam pagar sekolah tu. Dia memandang bangunan asrama yang kelihatan agak usang. Menurut teman-teman dia, sekolah tu dibina di kawasan bekas markas tentera Jepun. Jadi banyaklah korang kisah misteri pernah dikaitkan dengan sekolah tersebut, membuatkan Zaliah ni dirasa seram sejuk je time tu. Satu malam, masa semua penghuni asrama dah lena diulit mimpi, secara tiba-tiba Zaliah ni dia dikejutkan dengan suara orang sedang berkawat dekat padang sekolah. Dia cuba untuk
melelapkan mata dia. Tapi suara tu terlalu kuat sehingga mengganggu tidur dia. Sambil dia pejamkan juga pejam juga mata. Zaliah ni dia membebel-bebel tau. Dia tak puas hati. Dia mengharapkan suara tu lenyap. Tapi bunyi tentera Jepun tu tak juga berhenti. Sambil dia gosok-gosokkan mata dia, Zaliah ni pun bangunlah. Lepas tu dia pergilah menuju ke tingkap bilik dia, dom dia lah kan. Tingkap tu pula menghala ke padang sekolah. Kalau dia berdiri dekat tingkap tu memang dia boleh nampak dengan jelas lah. Padang sekolah dia tu memang boleh nampak macam tu. Siapalah yang pagi-pagi buta dah berkawat ni? Bisik Zaliah dengan rasa geram. Geram-geram juga. Dia nak juga tengok siapalah yang rajin sangat tu. Dengan perlahan dia bukakan cermin tingkap dom dia tu. Mata dia pula tu sambil-sambil tu tengah layu tau, ngantuk, hangat dia menguap semua kan. Jadi time tu dengan mata yang agak layu tu dia agak terkebil-kebil je. Dia mematikan sekeliling. Dia tengokkan suasana dekat padang tu. Jelasnya padang tu masa dia tengok kosong, lengang, tak ada orang pun dekat situ. Siapa yang nak pergi berkawat dekat situ malam-malam buta macam tu? Suara bukan main kuat. Tapi mana orangnya? Bisik Zaliah dalam hati. Puaslah dia mencarikan suara tu, tapi dia hampa je dia rasa. Ditambah pula time tu suasana agak dingin. Tiba-tiba kan, suasana tu jadi macam mencengkam hati dia. Masa tu dia rasa macam asam seram sejuk je. Zaliah dia mula rasa macam something wrong yang tak kena. Tapi okey lah, it's okay lah. Fikiran dia mencari-cari alasan yang logik lah. Dari mana datangnya suara tu. Tapi tak ada jawapan. Dia tak dapat nak berfikir time tu. Dalam duduk keadaan yang buntu, tak boleh berfikir tu, tak tahu nak fikir apa tu kan. Angin malam tiba-tiba menderu ke arah dia. Membuatkan Zaliah ni dia kalut tau. Dia jadi kalut. Dengan pantas, dia segeralah tutupkan tingkap bilik dom dia tu. Dia tutup. Bila dia amati suara tu, Zaliah dia dapat mendengar baik-baik ayat yang dituturkan oleh pemilik suara tu. Tapi dia gagal nak memahami apa yang cuba disampaikan. Dia cuba juga, tapi dia tak faham. Dia tak dapat nak menterjemahkan sebabnya pemilik suara tu tak bertutur dalam bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris. Sebaliknya dia bertutur dalam bahasa Jepun. Tak menunggu lama dah kat situ, Zaliah dia bergegas pergi ke katil dia semula. Lepas tu dia ambil selimut, dia pun berselubung dengan selimut dia tu. Sambil dia berselubung, dia cuba juga nak paksa diri dia. Dia nak lelapkan mata dia nak tidur. Dia cuba juga. Apa yang menghairankan dia? Tak ada seorang pun di antara rakan-rakan dia yang turut terjaga, yang ada dekat situ. Walhal, suara tu memang kuat dan jelas sangat dia dengar. Kenapa dia seorang sahaja yang dengar? Malisa, Wati, Amnah, tu antara kawan-kawan dia, rakan-rakan sebilik dia. Semuanya seolah-olah macam dah dipukau. Belum sempat dia ni tidur lena, tiba-tiba kan, tidur Zaliah ni diganggu sekali lagi. Dia dengar dengan jelas tau dekat cuping telinga dia. Bunyi orang berjalan dekat luar dom sambil mengheret rantai besi. Seolah-olah macam mangsa tahanan yang dah dirantai kaki tau. Diseretkan juga rantai besi tu. Hati Zaliah ni, dia mulalah rasa berdebah. Fikiran dia mulalah menerawang, teringatkan kata-kata orang tentang sekolah tu. Sekolah tu bertapak di kawasan bekas markas Jepun. Itu yang dikatakan banyak kali. Kawasan tu banyak kali jugalah memakan mangsa. Tapi Zaliah ni, dia tak mengendahkan kata-kata mereka sebab dia terlalu ingin sangat memasuki sekolah berasrama penuh. Dia takkan nak tolak kan. Belum pun hilang debaran yang dilalui sebelum tu. Debaran yang dah mencekam dada dia. Sebelum tu, tiba-tiba Zaliah dia merasakan bunyi tapak kaki tu berhenti dekat depan pintu dom dia.
dah berjalan dengan bersiseret, berhenti depan pintu dom dia. Serentak dengan tu, dia juga dapat dengar tau, bunyi pintu dom tu dibuka seseorang. Macam tu lah. Zaliah dia memerhatikan ke arah pintu dom. Dia terus juga, mata dia tu memang terpacul, dia tengok kat situ. Dia dapat tengok dengan jelas muncul sesusuk tubuh besar dengan ketinggian setinggi pintu dom berdiri di hadapan pintu tu. Tubuh Zaliah ni jadi menggigil, menahan rasa takut. Macam tu. Hampir-hampir dia nak terjerit bila sesusuk tubuh tu melangkah pula masuk ke dalam dom sambil mengheret rantai besi dekat kaki lembaga tu. Udah nak menuju ke arah dia pula. Sambil tu dia kan berselubung, dia terus juga berselubung. Zaliah ni dia dapat melihat rupa lembaga tu yang sungguh mengerikan, sebab dalam-dalam dia berselubung dia cuba juga untuk tengok macam tu. Mata lembaga tu terjojol keluar korang. Kulit tubuh dia terkoyak sana sini semua, terkoyak, terkopek macam tu. Lepas tu kan ada bau yang cukup hanyir, busuk lah, hanyir, tak sedap lah nak bau. Membuatkan Zaliah ni rasa macam hampir nak termuntah, dia menahan tau. Tapi dia cuba juga bertahan. Mulut Zaliah ni terkumat kamit. Dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan lembaga tu takkan mengapa-apakan dia. Dia selamat. Semakin lama, sesusuk tubuh tu yang berpakaian tentera Jepun tu, pakaian tentera Jepun yang lama-lama macam tu lah kan, nampak lah macam tentera Jepun kan, semakin hampir dengan katil Zaliah. Makin dekat. Serta-merta bau busuk tu mula menyusuk hidung dia. Makin berbau dia. Hati Zaliah ni dia bertambah tuk-tak berdebar dia bila dia melihat lembaga tu cuba menyentuh Malisa. Malisa ni dia tidur sebelah dengan Zaliah. Macam tu. Dia cuba untuk bersuara. Dia nak mengejutkan kawan dia tu. Tapi kan suara Zaliah ni seolah-olah macam tersekat dekat kerongkong. Dia cuba tak keluar juga. Zaliah dia dah jadi betul-betul tak berdaya. Badan dia memang betul-betul lemah. Dia rasa macam dah lemah longlai dengan menahan ketakutan, dengan menggigil dan sebagainya. Dia rasa macam lemah sangat. Syukur, Alhamdulillah, masa tu hati Zaliah ni dia masih dapat membaca ayat-ayat Al-Quran. Berkali-kali lembaga tu cuba nak menyentuhkan Malisa tu, tapi tak berjaya, sehinggalah akhirnya lembaga tu hilang macam tu je. Manakala Zaliah ni pula dia tiba-tiba pengsan tak sedarkan diri dekat situ. Keesokan pagi dia, kecoh lah korang satu sekolah. Kecoh bila Zaliah ni didapati tak sedar dari tidur. Dia terus dikejarkan ke hospital untuk dapatkan rawatan. Zaliah ni walau bagaimanapun dia dah sedarkan diri dia pada lewat petang keesokan harinya tu. Dan dia dibawa balik ke kampung untuk berubat secara tradisional. Semoga Zaliah ni tak putus asa untuk teruskan belajar di asrama penuh. Mungkin itulah salam perkenalan untuk pelajar baru. Lama-lama okey lah tu. Kalau Zaliah ni sentiasa kuatkan semangat dia, insya-Allah dia boleh dan dia akan boleh, sebab dia sentiasa bersama dengan pendinding dia, dia sentiasa bersama dengan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Tamat untuk kisah yang kedua. Sekian saja 2 kisah untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan dekat sini, apa yang tak elok kita sama-sama jangan ikut. Sekian saja akak ucapkan kepada korang. Terima kasih kerana stay sampai habis. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.